Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah kita akan mulakan dengan membaca sebahagian daripada surah Al-Alaq. Oleh kerana surah Al-Alaq ini adalah surah yang panjang, walaupun bilangannya tak panjang, tapi surahnya agak panjang. Jadi kita akan baca sebahagian dahulu. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita baca daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita masih lagi dihidupkan pada pagi ini, pada pagi yang barakah, waktu yang sangat barakah. Yang pertama barakahnya adalah pada barakah pada waktu subuh, seperti mana yang kita telah pelajari di dalam surah Ad-Duha, yang mana waktu subuh adalah waktu yang paling genting yang akan menentukan kehidupan kita, sama ada mudah ke ataupun susah ke pada hari tersebut, bermula pada waktu subuh. Baik. Yang keduanya barakahnya hari ini adalah hari Jumaat, hari Sayyidul, yang dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu sekalian hari, yang mana dalam 7 hari Isnin sampai ke Ahad sampai ke Sabtu ada satu hari yang mana mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan kelebihan dan disarankan memperbanyakkan amalan. Kerana apa? Kerana akan dilipat gandakan dan pengampunan dosa juga akan berlaku, ataupun kita akan diampunkan dosa di antara antara minggu ke minggu, antara Jumaat dan Jumaat. Itu adalah tempoh yang mana kita memohon keampunan kepada, jika kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Jadi insya-Allah pada pagi yang barakah ini juga barakahnya yang ketiga adalah kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, ataupun Rabiul Anwar, yang mana para ulama mengajarkan bahawa Rabiul Awal adalah bulan untuk kita mencintai Nabi dan mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di bulan inilah baginda dilahirkan, dan di bulan inilah baginda dipanggil ila rafiqil a'la, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun bahasa kitanya wafat.
Baik, jadi insya-Allah kita mengambil keberkatan itu dengan kita juga mengambil keberkatan daripada Al-Quran untuk kita mengambil sedikit ibrah pengajaran daripada salah satu daripada surah di dalam Al-Quran. Sebelum ini kita telah pun membicarakan ataupun kita telah pun melalui surah daripada juzuk yang 30. Kita telah pun selesai mentadabbur sedikit tentang surah Al-Duha, kemudian surah Al-Insyirah dan kemudian surah At-Tin. Jadi pada hari ini kita akan mentadabbur sedikit daripada surah Al-Alaq. Okey, baik. Dan nama surah tersebut adalah dipanggil surah Al-Alaq. Al-Alaq ni maksudnya adalah daripada segumpal darah. Yang mana kita ni dicipta daripada segumpal darah. Kalau dalam hadis Arba'in Nawawi ada diceritakan tentang proses kejadian manusia ni. Proses kejadian manusia ni bermula daripada segumpal darah. Jadi surah ini diambil sempena dengan nama Al-Alaq, maksudnya adalah darah. Kerana apa? Kerana di dalam ayat di dalam surah ini mengandungi perkataan alaq dan juga mengandungi cerita tentang al-alaq, iaitu segumpal darah. Dan surah ini adalah surah yang ke-96 dan mengandungi 19 ayat. 19 ayat. Betul. Mengandungi 19 ayat, dan ayat ini diturunkan di Makkah. Baik, kita dah cerita sebelum ni apa maksud ayat yang diturunkan di Makkah adalah ayat ataupun Makkiyah. Yang diturunkan di Makkah dipanggil dengan Makkiyah, yang turun di Madinah dipanggil dengan Madaniyah. Jadi sebelum ni saya dah cerita tentang Makkiyah ni, ulama tafsir, ulumul Quran ataupun ulama tafsir menafsirkan apa sebenarnya. Bukan semata-mata turun di Makkah, tapi adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Walaupun mungkin ayat tersebut tidak betul-betul turun di Makkah. Itu ulama menafsirkan tentang apa yang dimaksudkan dengan ayat Makkiyah. Jadi ayat ini diturunkan di Makkah ataupun dipanggil dengan ayat Makkiyah. Okey, itu dari segi nama surah. Dan surah ini juga adalah surah yang special kerana terkandung di dalam surah ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang menjadi simbolik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah dipertanggungjawabkan untuk menyebarkan dakwah, dipertanggungjawabkan untuk menyebarkan agama. Baik, kalau sebelum tu hanya perlu mentaati dan juga beribadah, tetapi selepas itu tugas kenabian sudah pun bermula. Jadi ada di dalam surah ini. Pendahuluan kita mengambil daripada musannif, daripada Buya Hamka. Buat Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan kepada kami, Abdul Razak mengatakan kepada kami Ma'mar, dan dia menerima daripada Az-Zuhri dan menerima daripada Urwah menerima daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidah Aisyah berkata, mulanya wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah suatu mimpi yang benar di dalam tidur. Baik, jadi sebelum datangnya wahyu pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah pun bermimpi sebenarnya. Dah bermimpi bahawa beliau akan menerima wahyu. Maka tidaklah beliau baginda bermimpi suatu mimpi melainkan dia datang seperti cuaca subuh. Jadi baginda bermimpi dalam keadaan yang cuaca yang subuh. Kemudian itu timbullah pada baginda keinginan hendak bersepi-sepi ataupun dipanggil dengan tahannus. Tahannus ataupun berkhalwah. Kalau istilah, dia banyak istilah, tahannus, khalwat ataupun bersendiri, ataupun apa istilah dia, menyendiri tu, kita mengasingkan diri tu, bahasa Melayu panggil apa? Bertapa. Bolehlah bertapa. Dia istilah dia bertapa, mengasingkan diri. Baik, jadi tahannus tu bertapa lah, bertapa, tapi bukanlah
yang kita bayangkan kalau kita, sebab ayat betapa ni kalau kita bayangkan dalam filem-filem betapa ni apa, mantra tahap apalah, mambang tanah, mambang kuning, mambang hijau, semua keluar. Tapi betapa dari sudut ni adalah mengasingkan diri daripada masyarakat untuk mensucikan hati. Ada istilahnya dalam tasawuf dipanggil dengan tahannus ataupun berkhalwah, iaitu menyendiri untuk menyucikan hati. Menyucikan hati dengan mengingati Allah lah, berzikir dan sebagainya. Jadi bila dapat mimpi macam tu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun selalu pergi ke Gua Hira untuk mengasingkan diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan tahannus, artinya adalah berta'abbud dan berta'abbud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sebut tadi, betapa betul istilahnya dah betul, cuma jangan kita membayangkan betapa tu membaca yang bukan-bukan, tapi adalah dengan mengasingkan diri dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa malam yang dapat dihitung, untuk itu baginda disiapkan perbekalan. Jadi disiapkan bekal oleh isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu adalah Sayyidah Khadijah. Walaupun riwayat hadis ini adalah daripada Sayyidah Aisyah, tetapi peristiwa tersebut, pada peristiwa wahyu tersebut, Sayyidah Aisyah belum lagi menjadi isteri baginda. Yang ketika ini adalah Sayyidah Khadijah. Kalau telah selesai beribadah demikian, baginda akan pulang kepada Khadijah radhiyallahu anha. Baginda disediakan lagi berkalan dan baginda naik lagi ke gua tersebut. Jadi sebenarnya proses tahannus ini ataupun proses menerima wahyu ni, sebelum menerima wahyu ni, baginda telah pun kerap sebenarnya pergi mengasingkan diri di Gua Hira. Bukannya sekali itu baginda pergi Gua Hira kemudian sekali itulah berjumpa dengan malaikat, bukan. Jadi sebelum tu dah beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dikenali dengan ada satu hari, dalam beberapa hari ataupun dalam beberapa tempoh, baginda akan mengasingkan diri daripada masyarakat. Jadi baginda bukanlah juga sebagian orang membayangkan bahawa Rasulullah ni suka, apa istilah dia, apa bahasa Melayu, yang orang yang tak suka dengan masyarakat, tak suka bermasyarakat ni. Jadi baginda bukan orang yang tidak suka bermasyarakat. Baginda bermasyarakat, malah baginda sangat dikenali dalam kalangan orang Mekah, orang pada ketika itu sebagai seorang yang suka bercakap benar dan sebagai seorang yang baik, seorang yang amanah. Kalau sifat-sifat yang baik, semuanya orang-orang kafir Quraisy ataupun orang yang berada di Mekah pada ketika itu mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baik. Cuma ada beberapa tempoh baginda akan mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi sampai di situ. Okey. Jadi timbul pula persoalan. Ini belum masuk lagi hajat Ini mukadimah pendahuluan. Timbul pula persoalan, apa agama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan Islam ni diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika Nabi berumur 40 tahun. 40 tahun. Jadi daripada umur mungkin baliglah, katakanlah 12 tahun lah. 12 tahun sampailah ke 39 tahun, apa agama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Timbul persoalan. Sedangkan Islam belum ada lagi zaman tu. Jadi apa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi timbullah orang yang nak menimbulkan kekeliruan dalam kalangan umat Islam. Dia mengatakan, Nabi pun dulu mula-mula dengan kafir dulu. Nabi pun tak beriman dulu. Dah umur 40 baru beriman. Betul ke dakwaan ini? Dakwaan ini adalah tak betul. Tapi apa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Islam datang pada umur 40. Baik. Jadi diceritakan dan diberitahu oleh ulama bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja baginda Nabi, malahan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berasal daripada orang yang beragama, yang memegang agama Hanif. Agama Hanif adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana tujuannya syariat dia mungkin berbeza, namun dia punya keimanan dia punya akidahnya akidah yang sama.
iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah juga dakwaan yang ditimbulkan kepada ayah Nabi. Ada yang mendakwa ayah Nabi ni kafir ke? Sebab Nabi diutuskan, ayah Nabi lagi lah meninggal sebelum kelahiran Nabi. Jadi apa agama ayah Nabi? Sayyidina Abdullah. Ayah Nabi Abdullah ni agama apa? Agama yang sama juga adalah agama Hanif. Jadi diceritakan dalam sirah bahawa bukan saja daripada Abdullah, daripada atuk dan nenek dan moyang Nabi SAW memegang teguh kepada agama Hanif. Baik, agama Hanif, dan agama Hanif ini menekankan akidah yang sama, iaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin dari sudut syariat berbeza. Syariat ni maksudnya peramalan tu mungkin berbeza. Amalan beribadah, cara solat tu mungkin berbeza. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kufur, tidak pernah menjadi kafir, dan apabila dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang berpegang teguh kepada agama Hanif. Jadi jangan kita salah sangka bahawa walaupun Islam itu datang, wahyu itu turun pada umur 40, sebelum 40 pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyarakat pula pada ketika itu macam mana? Adakah dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat pada ketika itu adalah masyarakat yang syirik. Masyarakat yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud syirik? Syirik maksudnya adalah menyembah banyak tuhan. Baik. Mereka ni percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, tapi mereka menggunakan wasilah, menggunakan satu benda yang supaya boleh nampak seolah-olah itu adalah Tuhan. Jadi itu adalah perkara yang syirik. Jadi dia minta dengan patung, dia minta dengan tujuan mereka nak minta dengan Allah SWT, tapi menggunakan patung. Menggunakan patung. Baik, seperti mana yang saya pernah cerita kat sini, wallahu alam. Jadi kalau pernah cerita, saya cerita baliklah. Yang mana cerita penyembahan berhala ni bermula asalnya mereka ni adalah orang-orang yang beriman. Dan kalau kita kaji sejarah, sebahagian nama-nama berhala ni kan, berhala dekat zaman jahiliah dulu ada nama. Berhala ni nama lain ni ada nama. Dan nama-nama itu adalah nama-nama orang yang soleh. Berhala tu nama-nama orang yang soleh. Sebab apa timbulnya berhala ni adalah bermula adalah zaman orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang-orang yang soleh ni meninggal dunia. Orang yang soleh ni meninggal dunia. Jadi bila meninggal dunia, warisan mereka ni mula-mulanya akan menziarahi dan bertawasul. Bertawasul ni maksudnya adalah mengambil keberkatan orang yang soleh, berdoa kepada Allah SWT, menggunakan berkat yang daripada orang yang soleh. Itu fasa yang pertama. Generasi pertama, bila orang soleh ni meninggal, mereka akan pergi ke kubur untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, fasa yang kedua, generasi dah berubah. Generasi tu mungkin dah jadi malas lah. Kata kubur jauh sangat lah, nak pergi ziarah kubur ni. Dia bubuh pula lukisan tentang orang-orang yang soleh tu. Kemudian daripada dah malas nak pergi ke kubur, dia buat dekat rumah masing-masing ada lukisan orang yang soleh supaya bertawasul dengan orang yang soleh. Kemudian pergi pula ke fasa yang seterusnya. Generasi berlaku perubahan generasi tu makin malas pula, dan makin malas dan makin dah tak faham dah apa tujuan asalnya orang-orang mengangkat orang yang soleh ni. Tujuan dia bukanlah menganggap mereka ni Tuhan, tapi menganggap mereka ni adalah untuk bertawasul sahaja. Kemudian dah sampai satu generasi, mereka cipta pula patung-patung ni dan menamakan patung ini dengan nama orang-orang yang soleh. Jadi mereka pun memohon, berdoa, masih lagi berdoa tapi menggunakan patung. Kemudian timbul lagi generasi, akhirnya berlakunya ini yang dipanggil sebagai bid'ah yang menyesatkan.
membuat sesuatu penambahan di dalam agama, akhirnya menyesatkan generasi seterusnya. Akhirnya sampai satu generasi dah mereka menganggap bahawa patung itu adalah Tuhan untuk kita berdoa. Itu yang berlaku pada zaman jahiliah. Itu kisah dia. Baik. Jadi orang kafir zaman jahiliah pada ketika itu, mereka ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana menyembah berhala. Baik. Dan pada satu ketika, kita sambung, pada satu ketika baginda bertafakur, iaitu ketika bertafakur, datanglah malaikat kepadanya lalu membacalah Iqra. Baik. Okey. Kita pergi kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang kita telah pun jelaskan sebelum ini, adalah satu tabarrukan, satu ayat yang kita pemisah antara surah ke surah untuk kita mengambil tabarruk dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mengambil keberkatan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bismillah bukan sebahagian daripada surah Al-Alaq, tapi dia adalah pemisah antara surah At-Tin dan juga Al-Alaq. Bismillah hanya sebahagian daripada surah dalam dua surah sahaja. Pertama, dia adalah ayat dalam surah Al-Fatihah, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, dan ayat dalam surah An-Naml. Satu lagi. Ada dua sahaja di dalam Al-Quran yang bismillah merupakan ayat Al-Quran. Dan surah-surah yang lain itu hanyalah tabarrukan ataupun mengambil keberkatan dan pemisah antara surah yang lain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra maksudnya adalah membaca. Kan kita dulu sebelum kita baca, kita ada peringkat dekat Malaysia ni ada peringkat Iqra, peringkat Qaddam, peringkat baru baca Al-Quran. Jadi Iqra tu mengambil daripada membaca. Jadi Iqra yang kita buat tu adalah supaya anak-anak boleh memulakan bacaan dengan bacaan yang mudah, supaya sebelum pergi kepada pembacaan Al-Quran. Jadi Iqra ni maksudnya adalah membaca. Dan Iqra ini ditulis dalam bahasa Arab, Iqra yang membawa maksud satu perintah. Jadi Iqra ni adalah kata kerja. Kalau bahasa Melayu itu kata kerja. Jadi kata kerja ni dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Pertama, satu kata kerja yang berbentuk yang telah lepas. Contohnya kalau tadi dia punya kata kerja adalah baca. Jadi jenis yang pertama adalah telah membaca. Saya telah membaca buku. Jadi itu adalah satu jenis yang dipanggil dalam bahasa Arab fi'lul madhi. Kedua, kata kerja yang berbentuk yang berlaku pada waktu sekarang. Pada waktu sekarang. Contohnya, saya sedang membaca. Jadi berlaku pada waktu sekarang. Dan jenis yang kedua tadi dipanggil sebagai fi'lul mudhari'. Dan yang ketiga adalah kata kerja yang berbentuk perintah, yang dipanggil sebagai fi'lul amri. Perintah ni contohnya, wahai muslimin dan muslimat, bacalah. Itu adalah perintah. Ataupun kita suruh anak kita, hey Mat, baca buku. Hey Mat, baca Al-Quran. Itu adalah ayat kata kerja yang berbentuk perintah. Jadi Iqra ini adalah jenis yang ketiga, iaitu fi'lul amri, iaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Jadi kalau perintah, jadi perintah ni kalau kita belajar pula dalam usulul fiqh, perintah ni ada 5 jenis. Ada perintah yang berbentuk wajib, ada perintah yang berbentuk sunat, ada perintah yang berbentuk meninggalkan haram, ada perintah yang berbentuk makruh. Baik, jadi Iqra ni jenis yang mana? Baik, jadi Iqra ni adalah kalau nak cerita panjang lagi, kita pendekkan. Iqra ni adalah jenis yang wajib. Iqra adalah perintah yang wajib. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra maksudnya adalah bacalah. Dan kalau tuan-tuan tengok dekat terjemahan, dia akan ditulis dengan bacalah, dan dia akan ada tanda seru. Jadi bahasa Melayu ni mudah sebab dia ada tanda seru. Oh, ni adalah perintah. Jadi dia adalah nada seruan. Tetapi dalam bahasa Arab pun sebenarnya ada tanda dia. Apa tanda dia? Tanda kata seru adalah pada hamzah wasal tu. Hamzah wasal tahu kan? Ada alif yang atas kepala dia ada sad. Kan ada alif yang atas kepala dia ada hamzah.
ada alif yang atas kepala dia tak ada apa-apa. Ada alif atas kepala dia ada kosong ataupun sukun. Ada alif yang atas dia ada sad. Jadi yang alif yang atasnya ada sad itu dipanggil sebagai hamzatul wasli. Hamzatul wasli itu adalah tanda bahawa kata kerja tersebut adalah kata kerja yang berbentuk perintah. Ada tanda juga dalam bahasa Arab, walaupun tak ada tanda seru dalam Al-Quran, tetapi orang Arab tahu bahawa sekiranya ada hamzatul wasli, maka dia adalah kata perintah. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ada di hujung perkataan tersebut ditandakan dengan tanda sukun. Iqra, dekat hamzah tu kan ada sukun. Jadi sukun ataupun baris mati itu adalah tanda bahawa perkataan tersebut berbentuk perintah. Baik. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi Allah SWT perintahkan baca dengan nama, dengan nama Rabb maksudnya adalah Tuhan, Ka itu adalah kamu ataupun anta ataupun Tuhanmu. Jadi Rabbika adalah dua perkataan. Satu perkataan Rabb, satu perkataan Ka. Rabb maksudnya adalah Tuhan, Ka itu adalah kamu ataupun kamulah ataupun awak ataupun yang orang yang berada di hadapan kita. Alladzi khalaqa, iaitu yang telah menciptakan. Jadi Allah perintahkan kepada jadi ayat ini untuk siapa? Jadi ayat yang pertama ini secara khususnya adalah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia, jadi ulama menukilkan bagaimana turunnya ayat ini. Pada satu ketika baginda sedang bertafakur di dalam Gua Hira. Gua Hira, seperti mana kita cerita tadi bahawa baginda akan berulang-alik ke Gua Hira, dan sampai satu tempoh ketika baginda bertafakur, datanglah malaikat kepadanya lalu berkata, Iqra. Tiba-tiba tengah bertafakur, sebelum ni bertafakur tak ada siapa kacau, tak ada makhluk lain yang kacau. Tiba-tiba pada satu hari tengah bertafakur, tengah berzikir kepada Allah SWT, ada satu makhluk datang, tiba-tiba suruh baca. Kita pun kalau tengah duduk, kita biasa pergi ke satu tempat memang menyendiri, tiba-tiba ada orang tegur, kita rasa seram ni. Tiba-tiba tiba-tiba datang. Lepas tu tiba-tiba perintahkan pula. Tak tanya khabar, tak bagi salam, tiba-tiba cakap bacalah. Mestilah terkejut. Macam kita tengah katakanlah kita pergi ke mana-mana ke tepi pantai ke apa, tiba-tiba orang tu datang. Bersihkan pantai. Pergi baca buku. Tiba-tiba, kau siapa? Macam itulah lebih kurang perasaannya. Jadi perasaan terkejut. Tiba-tiba ada makhluk datang dan dia suruh membaca. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nak baca apa? Aku tak pandai membaca. Rasulullah jawab, aku tak pandai membaca. Jadi Rasulullah ada seorang yang ummi, iaitu seorang yang tidak pandai baca dan tak pandai baca dan tidak pandai menulis. Tetapi walaupun ada ulama yang menolak pandangan ini, tapi pandangan ini sebenarnya adalah pandangan yang lebih tepat. Kerana apa? Kerana kalaulah baginda ni seorang yang pandai membaca dan pandai menulis, mestilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyair. Sebab dalam kalangan masyarakat Arab pada ketika itu adalah antara kelebihan ataupun kehebatan orang Quraisy ataupun orang Arab pada ketika itulah mereka ni hebat dari segi bahasa. Jadi sebab itu Quran diturunkan untuk melawan bahasa mereka ni power, bahasa sastra, bahasa tinggi, bahasa yang memang bahasa yang cantik dan indah orang-orang Arab ni, walaupun mereka ni kufur, syirik dan sebagainya, tapi mereka ni ada kepakaran dari segi bahasa. Sebab itu Nabi SAW diwahyukan dengan Al-Quran yang mana bahasanya lebih indah, lagi power, lagi lebih sastra dan lebih cantik daripada bahasa orang-orang sastra Arab yang ada pada ketika itu. Nak katakan cantiknya bahasa mereka ni dijadikan pelajaran sehingga ke hari ini. Sastra Arab kita belajar sampai hari ini. Walaupun kami pengajar Islam, macam saya belajar syariah, minor kami adalah belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf dan sebagainya, dan kami juga belajar tentang adab. Kita belajar tentang sastra. Adab ni maksudnya adab, walaupun bunyi macam akhlak, adab dalam bahasa Arab maksudnya adalah sastra. Baik, jadi sastra ni
kita masih lagi belajar sampai sekarang, kerana memang sastra Arab tu memang mempunyai bahasa-bahasa yang indah. Ya, kita belajar sastra jahiliah. Nama pun sastra jahiliah. Ada kekalkan nama jahiliah tu merujuk kepada zaman masyarakat yang yang hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni mempunyai kepakaran dari segi bahasa. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan dengan Al-Quran yang mana untuk melawan bahasa mereka. Kalaulah Nabi ni memang pandai menulis dan pandai membaca, mestilah Nabi ni orang akan berdakwah, alah kau pun sastrawan, kau memang pakar bahasa, kau bolehlah buat ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ni adalah daripada kau, bukan daripada Tuhan. Jadi orang boleh mendakwa macam tu. Tapi kalaulah kita ulama yang bersetuju bahawa Nabi ni tak pandai membaca dan tak pandai menulis, macam mana orang yang tak pandai membaca, tak pandai menulis nak boleh menuliskan ataupun boleh mengeluarkan kata-kata yang indah seperti yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu membuktikan bahawa apa yang datang daripada Nabi bukan daripada Nabi, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya Nabi reka. Sebab Nabi nak reka macam mana? Nabi pun tak pandai menulis dan tak pandai membaca. Jadi semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Nabi cakap, aku tak pandai membaca. Aku tak pandai baca. Lalu kata beliau, tak pandai membaca tu berlaku 3 kali. Malaikat kata, baca, aku tak pandai baca. Baca, aku tak pandai baca. Baca, aku tak pandai baca. Lalu kata baginda, maka diambilnya aku dan dipeluknya sampai sehabis tenagaku. Kemudian dilepaskan aku dan dia berkata pula, baca. Bila suruh baca tu peluk. Dah lah tiba-tiba datang suruh baca, tiba-tiba peluk pula, paksa suruh baca. Tak keseram. Sebab tu nanti kita cerita apa keadaan Nabi selepas peristiwa ni. Tetapi aku jawab, aku tak pandai membaca. Disebut lagi tidak pandai membaca. Kemudian ditegakkan aku baik-baik, dikatakan pula baca. Kali ketiga malaikat berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan, sampailah ayat yang kelima yang kita bacakan tadi. Jadi selepas dah 3 kali Nabi kata tak reti baca, akhirnya malaikat kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima yang kita bacakan tadi. Setelah sampai ayat tersebut, malaikat itu hilang. Tinggallah baginda seorang diri dengan rasa kengerian. Dahlah suruh baca, lepas tu dia suruh perintahkan sesuatu, tiba-tiba hilang. Sebab itu menjadikan Nabi SAW berada dalam keadaan yang kengerian ataupun ketakutan. Lalu baginda pun terus pulang kepada isteri baginda Sayyidah Khadijah, dan lalu baginda berkata, Zammiluni, selimutkanlah aku. Kerana apa? Terlalu takut. Dengan pertama jumpa makhluk yang tak pernah jumpa, kedua dah tak pernah jumpa, suruh baca pula. Lepas tu tak suruh baca, paksa baca pula. Lepas tu dia akhirnya tinggalkan satu tugasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ayat 1 hingga 5 tu. Jadi baginda balik terus tu rasa terlampau sejuk. Terlampau takut. Jadi minta kepada Sayyidah Khadijah untuk selimutkan baginda. Maka segeralah Sayyidah Khadijah menyelimuti baginda sampai rasa dingin itu hilang. Lalu berkatalah baginda kepada Sayyidah Khadijah, "Ai Khadijah, apakah yang terjadi pada diriku ini?" Lalu baginda ceritakan apa yang baginda alami. Akhirnya baginda berkata, "Aku takut ke atas diriku. Aku rasa takut sekarang ni. Takut sangat." Sebab apa? Sebab wahyu yang pertama tadi. Lalu Sayyidah Khadijah pun dengan tugas sebagai isteri pun melembutkan Nabi. Tugas isteri adalah untuk meyakinkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? "Janganlah takut, wahai suamiku, tetapi gembiralah hatimu, kerana menurutku demi Allah, tidaklah Allah akan mengecewakan engkau selama-lamanya, kerana engkau adalah seorang yang suka menghubungkan kasih sayang, memikul beban berat, menghormati tetamu, suka membantu orang dalam perjuangan menegakkan kebenaran." Jadi Sayyidah Khadijah meyakinkan ini adalah
wahyu daripada Tuhan. Ini mungkin Tuhan memilih engkau kerana apa? Engkau ni orang yang baik. Ini kan kita dah sebut tadi bahawa Nabi SAW terkenal, walaupun sebelum diutuskan menjadi Rasul, adalah seorang yang sangat terkenal dengan orang yang memiliki sifat baik, yang suka menghubungkan kasih sayang, yang suka bermasyarakat, yang memikul beban berat, ataupun suka menolong orang, menghormati tetamu, dan juga suka menegakkan kebenaran. Ada beberapa peristiwa, nanti mungkin ada dalam sirah kita boleh sentuh, yang mana baginda Nabi SAW ni sebelum menjadi Rasul pun dah menegakkan kebenaran. Contoh ada penipuan, ada satu peristiwa berlaku penipuan antara berlaku, nanti saya cek balik sama ada hutang ataupun menuntut penipuan dalam perniagaan. Ada berlaku pada ketika itu, dan Nabi SAW bangkit perjuangkan hak orang yang dizalimi itu, supaya hak orang itu dipulangkan kembali. Nanti insya-Allah kalau saya jumpa balik dari sirah tu, saya akan ceritakan. Kemudian baik, jadi Nabi SAW adalah seorang yang sangat baik. Jadi Sayyidah Khadijah meyakinkan orang yang baik Allah SWT pilih sesuatu yang baik juga untuk engkau, wahai suamiku. Lalu dibawalah baginda oleh Sayyidah Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, yang mana beliau ni adalah anak pakcik kepada Sayyidah Khadijah, dan dia juga telah masuk Nasrani di zaman jahiliyah, dan pandai menulis kitab-kitab bahasa Arab, dan pernah pula menulis Injil dalam bahasa Arab sebagai salinan beberapa bahagian. Ketika itu dia telah tua dan buta, maka berkatalah Khadijah, "Wahai pakcikku, dengarkanlah berita tentang anak saudaramu ini." Siapa Waraqah bin Naufal ni? Adalah seorang rahib. Seorang rahib, yang mana rahib ni orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka ni tahu bahawa satu masa, dalam kitab mereka telah tertulis bahawa satu masa nanti akan datang seorang Nabi, yang dia ni adalah Nabi akhir zaman, dan dia adalah penghulu sekalian Nabi, dan dia adalah bernama Ahmad. Ketika itu dituliskan dengan Ahmad, dan dia adalah Nabi yang terakhir, dan Nabi yang akan membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini telah ada termaktub di dalam kitab-kitab Yahudi dan juga Nasrani. Jadi Sayyidah Khadijah ni pergi bawa kepada rahib orang Nasrani ini. Lalu baginda Nabi SAW menceritakan kepada yang baginda alami itu, maka berkatalah Waraqah, "Itulah namus yang telah pernah turun kepada Musa alaihi salam." Jadi beliau pun kata ini adalah tanda-tanda yang juga berlaku ketika Nabi Musa AS diutuskan menjadi Rasul. Kemudian beliau kata apa? "Sayang, aku tidak muda lagi. Alangkah rinduku agar dipanjangkan umurku sehingga aku turut mengalami ketika engkau diusir kelak oleh kaum engkau." Kata rahib ni bahawa sayang, aku ni dah tua. Kalau aku muda lagi, mungkin aku sempat akan bersama-sama dengan kau, akan merasai bahawa satu hari nanti kau akan diusir oleh kaum kau sendiri. Sedangkan Nabi SAW pada ketika itu adalah orang yang dihormati. Nabi sangat dihormati. Orang yang menyembah berhala ke tak sembah berhala ke, Nabi seorang yang dihormati pada ketika itu. Nanti akan diceritakan tentang peristiwa dakwah secara terang-terangan, yang mana Nabi SAW apabila menceritakan dakwah terang-terangan, barulah itulah saat dan detik orang-orang kafir Quraisy menentang Nabi SAW dan mula tidak percaya kepada Nabi SAW. Sedangkan sebelum itu baginda adalah seorang yang sangat dipercayai oleh kaum Quraisy pada ketika itu. Lalu maka bertanyalah Rasulullah SAW, "Apakah mereka kelak akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Memang. Sekali-kali tidaklah datang kepada seorang sebagaimana yang datang kepada engkau ini, melainkan pasti akan dimusuhi. Kalau aku masih mendapati peristiwa itu, kelak aku pasti akan menolong kau." Jadi rahib ni dah tahu sifat kalau Nabi ni diutuskan pertama kali nak memberitahu bahawa beliau itu adalah
Nabi utusan Allah SWT, pasti akan mendapat tentangan daripada kaum mereka. Ini adalah tertulis dalam kitab mereka, dan berlaku juga pada nabi-nabi yang dahulu. Malahan nabi-nabi dahulu lagi teruk dia punya tentangan. Kerana apa? Kerana dan pengikut-pengikut pun sikit, kerana tidak percaya dengan kerasulan nabi-nabi mereka. Jadi kata rahib ni, ini adalah memang sunnatullah para nabi. Bila mengisytiharkan bahawa mereka ni adalah rasul, mereka akan ditentang dan diusir oleh kaum sendiri. Itu yang diberitahu oleh rahib ini. Dan tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia, dan terhentilah wahyu turun berapa lamanya, sehingga duka cita pula lah Nabi SAW, kerinduan yang teramat sangat akan datangnya wahyu, maka baginda mendaki ke puncak gunung, membawa kesedihan besar di hati. Saat sedang termanggu-manggu, tiba-tiba muncullah Jibril lalu memanggil namanya, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah." Demi mendengar suara itu, tenanglah kembali perasaan baginda, dan di mana saja hatinya berasa sedih, manakala wahyu belum datang juga. Jibril datang lagi, suaranya terdengar lagi, "Engkau sesungguhnya adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala." Ini adalah cerita yang diambil daripada hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan daripada Al-Zuhri. Baik, jadi selepas wahyu yang pertama itu, barulah malaikat datang memberitahu bahawa engkau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru jelas. Sebab wahyu yang pertama tadi adalah simbolik kerasulan, tapi baginda mungkin tak berapa nak faham. Kenapa tiba-tiba suruh aku baca ni? Kenapa suruh aku baca dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Memang aku baca pun dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kenapa ada orang perintahkan aku baca ni? Jadi itu adalah simbolik wahyu pertama, simbolik kerasulan. Tapi selepas itu barulah Sayyidina Jibril, malaikat Jibril sebutkan secara jelas bahawa engkau adalah rasul, seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ini adalah satu mukaddimah ataupun syarahan daripada ayat yang pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir adalah ulama tafsir. Ada saya ternampak ni kat luar. Kat luar tadi. Tafsir Ibnu Katsir. Baik, jadi itu adalah ayat yang pertama. Baru ayat yang pertama. Satu ayat mempunyai syarahan yang panjang, iaitu tentang kenabian dan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah wahyu yang pertama. Walaupun dalam Al-Quran ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, namun wahyu yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat yang pertama. Baik. Okey, baik. Jadi kita sikit lagi kita masuk sikit ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang telah menciptakan insan daripada menciptakan manusia dari segumpal darah. Baik, jadi pada ayat yang kedua pula Sayyidina Jibril suruh, tadi yang ayat yang pertama suruh baca dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat yang kedua adalah menceritakan tentang tugas ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Maha Pencipta. Allah lah yang mencipta manusia ini, dan menciptakan manusia ini daripada segumpal darah. Dan kalau kita baca dalam hadis 40, nutfah ini adalah peringkat yang kedua. Iaitu daripada segumpal air yang telah diberpadu daripada mani lelaki dan juga mani perempuan, iaitu setelah 40 hari lamanya air itu telah menjelma jadi segumpal darah, dan daripada segumpal darah itu kelak menjelma pula menjadi segumpal daging. Dan menjadi segumpal daging. Okey, jadi dia ada perikatan antara ayat pertama dan juga ayat yang kedua.
Kalau kita kalau kita tulis ayat dalam bahasa Melayu tu, ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu dia belum lagi noktah. Dia baru koma. Titik tu koma. Titik koma yang macam tu itu koma. Yang ni koma, yang titik noktah. Okey. Kalau dalam bahasa Melayu tu dia ayat pertama yang kedua tu adalah koma. Dia belum noktah lagi. Jadi bacalah dengan nama Tuhan, koma, terkoma. Koma, lepas tu Tuhan yang menciptakan kamu dari segumpal darah, baru noktah. Itu dalam bahasa Melayu. Okey, baik. Jadi Nabi bukanlah seorang yang pandai membaca, kita sebutkan tadi. Baginda seorang yang ummi ataupun buta huruf, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Tetapi Jibril mendesaknya sampai 3 kali untuk membaca. Meskipun baginda tidak pandai menulis, namun ayat-ayat itu akan dibawa langsung oleh Jibril kepadanya, diajarkan sehingga baginda dapat menghafalnya di luar kepala dengan sebab akan dapatlah ia membacanya. Kenapa Sayyidina Jibril ulang? Supaya baginda hafal perkataan tersebut, kerana itu adalah satu perkataan yang sangat penting sehingga ke hari ini. Satu perkataan yang sangat penting yang wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam hafal dan wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, iaitu perkataan Iqra. Allah SWT menciptakan semuanya. Rasul yang tidak pandai menulis dan membaca itu kelak pandai membaca ayat-ayat yang diturunkan kepadanya, sehingga bila mana wahyu-wahyu itu turun, dia akan diberi nama Al-Quran yang artinya bacaan. Seakan-akan Allah berfirman, bacalah atas kudrat dan iradahku. Syekh Muhammad Abdul dalam kitab Tafsir Juzul Amma menerangkan, Allah SWT berkuasa menjadikan manusia dari air mani menjelma menjadi darah segumpal, kemudian menjadi manusia penuh. Nescaya kuasa pula menimbulkan kesanggupan membaca pada seorang yang selama ini dikenal sebagai ummi, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Jadi Syekh Muhammad Abdul kata, ini adalah ayat yang kedua. Kenapa dikaitkan membaca dengan kejadian manusia ni? Apa kaitan dia? Kejadian manusia nak membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada air mani menjadi segumpal darah, daripada darah menjadi daging, daripada daging menjadi tulang, akhirnya menjadi manusia. Hebat tak Allah Subhanahu Wa Taala? Hebat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga hebat menjadikan manusia yang mana asalnya tidak buta huruf, yang tidak pandai membaca. Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengilhamkan dan juga mengajarkan manusia itu daripada tidak pandai menjadi seorang yang pandai membaca. Jadi Nabi SAW, ini ulama bersepakat bahawa Nabi SAW hanya ummi, buta huruf, sebelum diutuskan menjadi Rasul. Kerana selepas baginda dah diutuskan menjadi Rasul, beberapa tempoh selepas wahyu turun, baginda sudah pun pandai membaca. Ini dibuktikan dalam sirah, dalam perlembagaan, dalam piagam Madinah, dalam perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya, yang mana dalam sirah tersebut menunjukkan Nabi SAW membaca surat dan juga utusan. Itu selepas kenabian. Jadi sebelum kenabian, baginda seorang yang buta huruf. Jadi Nabi juga, walaupun kita ulama sepakat bahawa Nabi adalah ummi, namun ummi itu dia bukan berterusan sehingga kewafatan Nabi SAW. Hanya beberapa tempoh, dan kebanyakannya sebelum diutuskan menjadi Rasul. Okey, baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Nak cerita sebenarnya ayat yang pertama dan yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi ilmu kepada kita untuk menjadikan kita pandai. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita daripada setitis air mani sehingga menjadi manusia yang mempunyai daging, mempunyai mata, mempunyai hidung, mempunyai telinga, mempunyai darah, mempunyai tulang dan sebagainya. Jadi menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik, jadi rasanya kita berhenti dulu setakat ayat yang kedua ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ketiga. Kerana pada ayat yang ketiga pula dah mula pula dengan perintah baharu. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.